Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek Bahasa Melayu yang bertajuk Cara Kami. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Cara Kami ini terdapat pada muka surat 168 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 5. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 1.2.1 bertutur untuk menyatakan pertimbangan dan keputusan tentang bahan multimedia secara bertata susila mengikut konteks. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat bertutur untuk menyatakan sekurang-kurangnya satu pertimbangan dan satu keputusan tentang bahan multimedia daripada media sosial WhatsApp mengenai cara kami secara bertata susila mengikut konteks. Kedua, mencatat maklumat sekurang-kurangnya satu pertimbangan dan satu keputusan berdasarkan bahan multimedia daripada media sosial WhatsApp mengenai cara kami yang dibaca, dilihat dan didengar dalam bentuk ayat penyata. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya bertutur untuk menyatakan sekurang-kurangnya satu pertimbangan dan satu keputusan tentang bahan multimedia daripada media sosial WhatsApp mengenai cara kami secara bertata susila mengikut konteks. Kedua, murid berjaya mencatat maklumat sekurang-kurangnya satu pertimbangan dan satu keputusan berdasarkan bahan multimedia daripada media sosial WhatsApp mengenai cara kami yang dibaca, dilihat dan didengar dalam bentuk ayat penyata. Murid-murid, bagaimanakah kalian mengamalkan amalan berjimat cermat? Ya, tentu murid-murid mempunyai idea tersendiri untuk mengamalkan amalan berjimat cermat. Di sini Cikgu Afan berkongsikan beberapa keping gambar mengenai amalan berjimat cermat yang boleh dilakukan oleh murid-murid. Antaranya di sini ialah kita boleh menanam sayur-sayuran secara sendiri untuk mengelakkan daripada pembaziran wang, iaitu daripada membeli sayur-sayuran yang terdapat di pasar raya, pasar maupun di kedai runcit. Tentunya sayur-sayuran yang kita tanam ini lebih selamat dan kita lebih yakin untuk memakannya kerana kita tentunya menggunakan baja organik untuk menyuburkan sayur-sayuran yang ditanam itu. Seterusnya, kita boleh berjimat cermat dengan membeli pakaian terpakai di kedai barangan terpakai. Seperti itulah JBR Bundle. Kedai tersebut menjual pakaian terpakai. Tentunya pakaian yang dijual di situ harganya lebih rendah dan tentunya di situ ada pakaian yang berjenama. Tentunya kedai barangan pakaian terpakai ini sebenarnya amat membantu golongan yang kurang berkemampuan untuk membeli pakaian yang baharu. Seterusnya kita lihat gambar yang di bawah itu menunjukkan barangan yang sudah dipakai seperti tin ataupun botol plastik itu diubah suai menjadi bekas ataupun tempat letak alat tulis yang sungguh cantik di situlah. Setelah diubah suai, barangan seperti tin maupun botol plastik itu diubah suai menjadi tempat ataupun bekas alat tulis yang begitu cantik dan sungguh kreatif ya murid-murid. Tentunya kita tidak perlu membeli bekas
ataupun tempat meletak alat tulis di kedai alat tulis yang tentunya harganya mahal. Betul tak murid-murid? Saya yakin murid-murid boleh menghasilkan bekas ataupun tempat alat tulis yang lebih cantik lagi berbanding yang ini. Seterusnya, gambar yang terakhir. Tayar yang tidak lagi digunakan itu diubah suai menjadi tempat pembuangan sampah ataupun tong sampah di situ. Tentunya tayar yang tidak lagi digunakan itu dicat, dihias dengan lebih cantik. Tentunya dapat dijadikan sebagai tong sampah. Jadi, seseorang itu tidak memerlukan pembelian tong sampah di kedai barangan. Jadinya di sini pastinya dapat menjimatkan wang. Diharapkan murid-murid dapatlah mengamalkan amalan berjimat cermat dalam kehidupan seharian supaya wang kita dapat digunakan untuk perkara yang lebih penting lagi pada masa akan datang. Seperti kita dapat menggunakan wang kita dalam situasi yang lebih susah seperti kita dapat menggunakan wang untuk membiayai kos perubatan maupun kita menggunakan wang simpanan untuk membayar yuran pengajian di universiti nanti. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita membaca setiap amalan berjimat cermat yang dipraktikkan oleh murid-murid kelas 5 Arif dengan sebutan dan intonasi yang betul. Baiklah murid-murid, kita akan membaca maklumat mengenai amalan berjimat cermat yang diamalkan oleh murid-murid kelas 5 Arif melalui media sosial iaitu WhatsApp. Tentunya aplikasi WhatsApp ini tidak asing lagi kepada kita semua. Oleh itu, kita bersama-sama untuk membaca maklumat ini dengan sebutan dan intonasi yang betul. Farisha dan rakan-rakan berbual melalui aplikasi WhatsApp tentang cara membantu keluarga berjimat. Selamat sejahtera, kawan-kawan. Bolehkah saya tahu cara kamu membantu keluarga masing-masing berjimat? Jadi, Amira memberikan responsnya untuk berkongsikan amalan berjimat cermat yang dipraktikkan oleh Amira sekeluarga, iaitu selamat sejahtera Farisha. Kasut saya yang masih elok tetapi sudah ketat untuk saya pakai akan saya berikannya kepada adik saya. Jadi, Farisha mengucapkan, "Terima kasih Amira. Wah, bagusnya amalan itu." Kemudian, Irfan pun memberikan responsnya. "Hai semua, saya pula membantu ayah saya menanam sayur-sayuran di belakang rumah. Lihatlah kebun sayur kami yang subur ini." Kemudian, Rubini pun memberikan respons mengenai amalan berjimat cermat yang dilakukannya. "Amboi, seronoknya. Saya juga ingin berkongsi cara kami. Saya dan adik ke sekolah pada setiap hari dengan berkongsi dan bergilir kereta dengan jiran kami." Kemudian, Shufen pun memberikan responsnya. "Saya pula membawa bekal makanan ke sekolah pada setiap hari. Kami dapat menjimatkan perbelanjaan harian." Kemudian, Amira pula bertanya kepada Farisha pula. "Farisha, bolehkah kamu berikan pandangan tentang amalan-amalan berjimat kami?" Maka, kita akan bincangkan selepas ini bagi Farisha untuk memberikan respons berdasarkan persoalan yang diutarakan oleh Amira. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat mengenai amalan berjimat cermat
yang dipraktikkan oleh murid-murid kelas 5 Arif dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita menjelaskan kebaikan setiap amalan yang dipraktikkan oleh murid-murid kelas 5 Arif. Di sini, Cikgu Afan telah pun membantu murid-murid untuk menjelaskan kebaikan setiap amalan yang dilaksanakan oleh murid-murid kelas 5 Arif. Oleh itu, kita lihat dan jelaskan satu persatu bagi setiap amalan yang dilakukan oleh mereka. Iaitu kita lihat amalan yang pertama iaitu amalan yang dilakukan oleh Amira. Amalan pemberian barangan yang terpakai kepada orang lain bagi memupuk amalan berjimat cermat dan mengelakkan pembaziran. Jadinya di sini dapatlah kita fahami bahawa pemberian barangan yang terpakai di sini maksudnya barangan yang masih lagi elok dan boleh lagi digunakan, itu dapatlah memupuk amalan berjimat cermat dan mengelakkan pembaziran. Di sini, Cikgu Afan telah pun menggunakan kata hubung pancangan keterangan iaitu bagi. Bagi memupuk amalan berjimat cermat dan mengelakkan pembaziran. Seterusnya, amalan yang kedua iaitu amalan yang dilakukan oleh Irfan. Amalan penanaman sayur-sayuran secara sendiri untuk menjimatkan wang daripada membeli sayur di pasar dan sayur yang ditanam lebih selamat kerana menggunakan baja organik. Jadinya di sini dapatlah kita fahami bahawa amalan penanaman sayur-sayuran ini secara sendiri sebenarnya dapat menjimatkan wang dan juga sayur yang ditanam itu lebih selamat dimakan. Dan di sini Cikgu Afan menggunakan kata hubung pancangan keterangan iaitu untuk. Ha. Seterusnya kita beralih kepada amalan yang dipraktikkan oleh Rubini pula iaitu amalan menumpang kenderaan orang lain secara bergilir untuk menjimatkan wang, mengurangkan pencemaran alam sekitar dan mengelakkan kesesakan jalan raya. Itulah kelebihan amalan yang dilakukan oleh Rubini. Tentunya di sini Cikgu Afan menggunakan kata hubung pancangan keterangan iaitu untuk. Untuk apa? Untuk menjelaskan maklumat tentang amalan menumpang kenderaan orang lain sebenarnya dapat menjimatkan wang, kemudian mengurangkan pencemaran alam dan juga mengelakkan kesesakan jalan raya. Seterusnya, kita beralih kepada kelebihan amalan yang dilakukan oleh Syufen pula iaitu amalan membawa bekal makanan ke sekolah pada setiap hari supaya dapat berjimat cermat serta yakin terhadap kebersihan dan keselamatan makanan yang dibawa dari rumah untuk mengelakkan keracunan makanan. Jadinya di sini dapatlah kita fahami bahawa kelebihan amalan yang dilakukan oleh Syufen ini iaitu dia membawa bekal makanan ke sekolah supaya apa? Ya, supaya dapat berjimat cermat dan tentunya makanan yang dibawanya itu lebih yakin kerana makanannya bersih dan selamat untuk dimakan bagi mengelakkan keracunan makanan. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat mengenai kelebihan ataupun manfaat daripada amalan yang dipraktikkan oleh murid-murid kelas 5 Arif untuk berjimat cermat ini dengan sebaiknya. Kini tiba masanya mari kita menyampaikan pandangan tentang amalan berjimat cermat dan membuat pilihan berdasarkan amalan tersebut. Sila rujuk slide aktiviti 2 tadi untuk mendapatkan panduan jawapannya. Tuliskannya dalam buku pemahaman. Baiklah murid-murid, untuk tugasan aktiviti yang ketiga ini sangatlah mudah iaitu murid perlu memberikan
pandangan dan juga membuat pilihan berdasarkan amalan yang telah kita jelaskan tadi. Jadinya di sini Cikgu Afan telah pun memberikan panduan supaya memudahkan murid-murid untuk menyelesaikan tugasan bagi aktiviti yang ketiga ini, iaitu kita lihat Amira tadi bertanya kepada Farisha, iaitu, Farisha, bolehkah kamu berikan pandangan tentang amalan-amalan berjimat kami? Jadi, Farisha perlu memberikan respons berdasarkan persoalan tersebut. Jadinya di sini Cikgu Afan telah pun memberikan panduannya, iaitu, bagi pandangan saya, amalan-amalan berjimat yang kalian lakukan itu sangat ... Jadi, murid pilihlah jawapan yang telah Cikgu Afan sediakan di atas itu dalam bentuk awan berwarna biru itu. Lengkapkanlah saja tempat kosong ini. Hal ini kerana kalian dapat menjimatkan ... serta dapat menjaga ... daripada pencemaran. Jadi, sama juga murid perlu pilih sahaja jawapan yang terdapat dalam awan yang telah Cikgu Afan sediakan di atas itu untuk melengkapkan jawapan tersebut. Mudah kan murid-murid? Seterusnya, kita lihat cara manakah yang ingin kamu ikut, Farisha? Jadi di sini Irfan pula bertanya kepada Farisha mengenai amalan yang dipilih oleh Farisha. Jadinya, murid-murid dapat lihat di situ, cara yang saya akan ikut ialah saya akan mengikut amalan ... Murid-murid boleh pilihlah amalan apa yang tadi kita bincangkan tadi, iaitu sama ada murid-murid mahu memberikan barangan yang masih lagi terpakai ataupun menanam sayur-sayuran di belakang rumah, atau menumpang kenderaan jiran, mahupun murid-murid memilih untuk membawa bekalan makanan ke sekolah. Jadi pilihlah salah satu daripada 4 amalan tersebut. Jadi murid-murid perlu ada penjelasan, iaitu menggunakan kata hubung pancangan keterangan, iaitu bagi, untuk ataupun supaya. Jadi murid pilihlah salah satu kata hubung pancangan keterangan tersebut untuk menjelaskan amalan yang dipilih itu. Mudah kan murid-murid? Diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.